الحمد لله الحمد لله الذي ضمن السعادة في الدنيا والآخرة لمن آمن به وعمل أعمالا صالحة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang Jumaat yang berbahagia, saya ingin berpesan kepada diri saya sendiri, seterusnya ikhwatal iman rahimakumullah, perteguhkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sama-sama kita berusaha bersungguh-sungguh mengerjakan segala titah perintah Allah dan berusaha bersungguh-sungguh meninggalkan segala larangan Allah. Itulah yang terbaik bagi sesiapa yang menginginkan kejayaan yang sebenar yang disebut oleh ulama sa'adata fid darain, kebahagiaan hidup di dua negeri. Negeri pertama hidup mendapat keredaan Allah di dunia, dan negeri kedua iaitulah hidup dengan mendapat syurga jannatun na'im, syurga yang penuh dengan nikmat di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa takwa disebut asas utama kejayaan hidup manusia di dunia dan juga di akhirat? Kerana disebut oleh ulama, antaranya Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitabnya Arba'in fi Usuluddin, perkataan takwa itu terbit daripada kalimah waqayaqi wiqayatan, dengan maknanya ialah satu pemeliharaan dan penjagaan. Maksudnya permulaan kita menjaga dulu hak Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar penjagaan, maka kemudian kemuncaknya Allah Ta'ala pula akan menjaga dan memelihara kita. Allah Ta'ala akan jadikan kita orang yang benar-benar berada di atas jalan keredaan Allah. Itulah yang menyebabkan kita berjaya di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah bagi sesiapa yang bertakwa, Allah Ta'ala bagi balasan tunai pahala dan kelebihan di dunia lagi, seperti mana disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan sesiapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kami akan jadikan solution ataupun jalan penyelesaian bagi sebarang masalah dan problem kehidupannya di atas muka bumi ini. Dan kami akan kurniakan kepada mereka rezeki daripada sumber-sumber yang tidak pernah mereka kira dan jangkakan. Maka orang-orang yang bertakwa ini ialah orang yang walaupun diuji, mereka akan berjaya dengan ujian Allah. Mereka tidak akan pernah dihinggapi sifat, iaitulah melarat dengan kehidupan, kerana rezeki mereka sentiasa dipercukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman rahimakumullah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, mimbar pada minggu ini ingin berbicara tentang umur yang berkat,
Iaitulah usia yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Kadang di kalangan kita ada yang dikurniakan dengan umur yang pendek, ada di kalangan kita yang dikurniakan umur yang panjang. Walaupun umur pendek ataupun panjang, yang pentingnya ialah tidak akan melebihi 150 ataupun 200 tahun. Kerana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'mara ummati baina sittin wa sab'in atau kama qala, iaitulah standard umatku, umur mereka ialah 60 ataupun 70. Malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga umurnya ialah 63 tahun sahaja diizinkan untuk hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Jadi wahai saudaraku sekalian, bersedialah dengan kehidupan kita. Di kalangan kita hari ini ada yang berumur 20-an, ada orang yang berumur 40-an, ada yang berumur 50-an, ada yang berumur 60-an, ada yang berumur 70-an. Semuanya menanti ajal daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itu ulama menyebut bahawa umur yang terbaik ialah umur yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud umur yang diberkati? Kita lihat dulu pengertian berkat. Sebab kita sentiasa mengulang-ulang perkataan berkat. Kita mahu supaya hidup kita berkat. Apakah yang dimaksudkan dengan berkat? Berkat maknanya ialah ziyadatul khair, ditambah kebaikan yang banyak daripada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya umur kita tidak kiralah berapa banyak yang diberi oleh Allah. Mungkin ada yang Tuhan beri sedikit, 20-an, 30-an sudah dimatikan oleh Allah. Ada orang yang Tuhan beri, iaitulah average, 60-an, 70-an sudah dimatikan oleh Allah. Ada orang yang diberi lebih sedikit, 80-an, 90-an, 100 tahun baru dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak penting semua itu tuan-tuan, yang paling penting ialah maknanya seluruh kehidupan kita itu walaupun pendek ataupun panjang diisi dengan sesuatu yang disebut sebagai bertambahnya amalan kita di atas muka bumi. Semakin hari kita menjadi semakin baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebut di dalam sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam At-Tirmizi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umrihi wa husnu amalihi, wa syarrun nas tala umrihi wa su'u amalihi, atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut sebaik-baik manusia ialah mereka yang Tuhan beri panjang umurnya, lalu iaitulah baik segala amalannya di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dia mengisi kehidupannya dengan sesuatu yang disebut boleh memberi nikmat dan kelebihan di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadi orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia menghidupkan amalan-amalan yang baik di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dia bersama dengan golongan orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah dia golongan yang paling dikasihi oleh Allah? Disebut oleh seorang sahabat yang muktabar, iaitulah orang yang paling dikasihi oleh Allah di atas muka bumi ini. Satu, nabi-nabi dan rasul. Dan kemudiannya yang kedua, orang yang mati syahid.
Dan yang ketiganya al-muallimun, iaitulah orang yang mengajar ataupun ulama yang menyambung lidah nabi-nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Dia bersama-sama dengan ulama yang benar ini terus memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Masanya tidak disia-siakan, kehidupannya diisi dengan sesuatu yang boleh memberi manfaat diri dia di atas muka bumi Allah dan juga di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah orang yang disebut sebagai sebaik-baik manusia, dan disebut lagi oleh Nabi, dan orang yang menjadi sejahat-jahat manusia ialah mereka yang Allah Ta'ala beri panjang umurnya tetapi sesungguhnya cukup jahat segala amalannya. Dia lebih suka memilih sesuatu yang bertentangan ataupun kontradiksi dengan kebenaran di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadi orang yang condong kepada kezaliman, dan kemudian dia bersama-sama dengan kepimpinan yang jahat dan sebagainya. Dia bertentangan dengan ulama, dan dia akan menjadi musuh utama orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun umurnya mungkin dipanjangkan oleh Allah, maka kehidupannya tidak mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 105, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa qul ya'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'lamun bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah kamu wahai Muhammad katakanlah kepada semua manusia, i'malu, hendaklah kamu menjadi orang yang beramal dengan sesuatu kebaikan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka segala amalan kamu akan dinilai, dilihat dan dipantau oleh Allah dan juga Rasulnya, dan juga segala orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pastikan sesungguh kamu ingat, satu ketika nanti kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan juga sesuatu yang nyata dan terang. Maka kamu akan dibalaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala segala apa yang kamu lakukan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh itu mimbar pada minggu ini ingin menasihatkan sungguh-sungguh supaya kita menjadi orang yang beramal dengan segala kebaikan. Jauhkan diri kita daripada segala kejahatan, dan pastikan kita bersama-sama dengan golongan yang beriman, golongan orang yang taat, golongan orang yang patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauhkan diri kita sungguh-sungguh tentanglah golongan manusia yang zalim, golongan manusia yang kufur, golongan manusia yang fasik, ataupun golongan yang disebut sebagai mujrimin. Maka sesungguhnya mereka inilah yang menjadi musuh utama kepada Allah. Dan kita hendaklah berikrar sungguh-sungguh, sesiapa yang menjadi orang yang dikasihi oleh Allah, golongan itulah yang aku kasih. Sesiapa yang menjadi musuh kepada Allah, maka itulah golongan yang aku musuhi di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat baik-baik apa yang disebut lagi dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sadaqallahul azim. Maka sesiapa yang melakukan amalan yang baik walaupun hanya sebesar zarrah,
maka dia akan diperlihatkan dan kemudian akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sesiapa yang melakukan amal kejahatan walaupun hanya sebesar zarrah, dia akan dilihat, diperlihatkan dan kemudian akan diazab dan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh itu, ayuhlah saudaraku sekalian, ingatlah kehidupan kita yang sementara ini. Jangan sia-siakan masa yang berlalu. Hidupkan amalan, jadikan orang yang taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kitalah orang yang berbahagia hidup di dunia dan juga di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. قال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي قسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Demi masa, sesungguhnya manusia itu sentiasa rugi kecuali orang-orang yang benar-benar beriman dan kemudian beramal dengan amalan yang baik. Mereka sentiasa berpesan-pesan dengan kebenaran dan mereka juga berpesan dengan penuh kesabaran untuk sama-sama mendapat keridaan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi waffaqal mu'minina ila ta'atih wa tajalla alaihim bi ni'matih wa allafa baina qulubihim fa asbahu bi ni'matihi ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul jinni wal bashar. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ma'syaral mu'minin ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب صدق الله العظيم. Sidang Jumaat yang berbahagia, apabila Allah Ta'ala kurniakan kehidupan lagi kepada kita, pastikan kita tidak mensia-siakan kehidupan kita. Teruskan perjuangan yang diasaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laksanakan amanah dan tanggungjawab seperti yang disebut oleh Al-Mawardi di dalam kitabnya Ahkamus Sultaniyah. Tugas utama kita ialah niabatan anin nubuwah fi hirasatid diniyah, menjadi pengganti kepada kenabian untuk sentiasa mempertahankan dan menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah tujuan kehidupan kita, bukan sekadar untuk makan, bukan sekadar untuk minum, bukan sekadar untuk hidup senang lenang semata-mata, kerana semuanya ini besok akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
kita kena bertanya, iaitulah bagaimana keadaan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah hari ini keadaan agama Allah benar-benar didaulatkan di kalangan ahli masyarakat kita? Adakah orang yang mengaku Islam benar-benar menjunjung tinggi sebagai iaitulah satu pegangan agama yang mereka pegang di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala? Itulah perjuangan kita. Maka pastikan juga kita sentiasa bermunajat dan memohon kepada Allah. Allah Ta'ala membukakan hati kita, kerana sesungguhnya sesatnya manusia, mendapat petunjuknya manusia tidak ada, iaitulah maknanya bergantung dengan manusia itu, tetapi sesungguhnya semuanya ialah pemilihan Allah. Allah Ta'ala boleh menjadikan seseorang itu berada di atas petunjuk. Allah Ta'ala juga boleh menjadikan seseorang itu menjadi sesat di atas muka bumi Allah. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayqan haraja ka'annama yas'adu fis sama. Sadaqallahul azim. Maksudnya, maka sesiapa yang dikehendaki oleh Allah untuk diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala akan lapangkan selapang-lapangnya hatinya untuk menerima Islam, untuk berpegang dengan Islam, untuk sentiasa berada di atas jalan Islam. Tetapi jika sesiapa yang dikehendaki untuk disesatkan oleh Allah, maka Allah Ta'ala akan jadikan hatinya sempit sesempit-sempitnya dalam penerimaan kepada Islam. Seolah-olah dia ini sedang mendaki ke langit. Dia tidak senang dengan kebangkitan Islam. Dia tidak senang melihat Islam akan terdaulat di atas muka bumi Allah. Maka dia lebih suka bersama-sama dengan orang yang menentang Islam daripada berada bersama-sama dengan orang yang memperjuangkan Islam. Maka kita berdoa sungguh-sungguh pada Allah supaya Tuhan beri petunjuk kepada kita daripada awal kehidupan sehinggalah kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada hari Jumaat yang penuh dengan rahmat dan barakah ini, hidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling pentingnya, basahkan lidah. Hendaklah kita sentiasa berselawat kepada Nabi. Mudah-mudahan kita akan mendapat syafaatul uzma, syafaat yang paling agung di akhirat Allah, iaitulah syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya sentiasa berselawat kepada Nabi. Oleh itu, ayuhlah wahai orang yang beriman, apa ditunggu lagi? Basahkan lidah dengan selawat dan sejahterakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat ya kafiyal muhimmat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wahzulil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa dammir a'daka a'da'ad-din. Allahumma syattid syamlahum wa maziq jam'ahum wa qalil adadahum واكتب اللهم السلامة والعافية علينا
وعلى عبيدك الحجاج والغزاة والزوار والمسافرين والمقيمين في البر والبحر من المسلمين وقنا شر الظالمين وقنا شر الظالمين وقنا شر الظالمين وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم المنافقين وانصرنا على القوم الفاسقين وانصرنا على القوم المجرمين وانصرنا على القوم الظالمين واختم لنا يا ربنا منك بخير يا أرحم الراحمين وصلى الله سلم عليه والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الذي يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة